wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung balik dakwah kita sampai pukul 12.45. Kita akan berhenti untuk bila solat zuhur. Pada tengah hari kita akan sambung pula pukul 12. Ini sebab ada Fadil Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ana dimaklum oleh medah pihak penganjur bahawasanya ada juga peserta kita tidak faham benda yang kita bincang tadi. Jadi okey, kalau tidak faham daripada benda ni boleh aju soalan. Walaupun kita anggap soalan remeh, tapi sebenarnya mungkin daripada soalan kita ada orang yang dapat mengambil manfaat. Jadi sebenarnya ana huraian panjang sikit hari ni siap dengan dalil, cara istidlal, kerana melihat ramai di kalangan yang hadir pada hari ini pernah dah hadir sebelum daripada ni. Rupa-rupanya ada juga orang tidak faham benda yang kita bincang tadi. Jadi kalau hak tak faham, benda jangan segang silulah, tanya, tak ada masalah. Kata ulama, lan yanalal ilma mustahin wala mutakabbir. Tidak akan mencapai ilmu mustahil orang yang pemalu dan orang yang sombong. Dua golongan ini dia tidak akan capai ilmu. Pemalu, kita kena buang malu tepi dalam menuntut ilmu. Jadi ala kulli hal, kalau rasa tak faham boleh ajukan soalan, insya-Allah kita akan jawab sekadar kita mampu. Kita banyak lagi soalan yang anda nak jawab, nanti insya-Allah pada benda ni anda akan jawab. Cuma sebelum daripada kita pergi kepada perbahasan seterusnya, anda cuba buat ringkas, anda cuba ringkaskan perbincangan yang kita bincang tadi, supaya orang yang tidak faham tu dia boleh ikut perbincangan selepas daripada ni. Sebab kalau kita tak faham perbincangan awal, takut perbincangan lepas daripada ni takut lebih susah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan haid, anak kabar tadi, tiga perkara yang penting yang perlu kita kena tahu asas dalam perbincangan haid. Yang pertamanya definisi ataupun ta'rif haid. Ta'rif haid cukup mudah, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Okey, itu kita dihura dah definisi ataupun hura dah definisi haid. Okey, yang pertama definisi haid. Yang keduanya adalah umur haid. Umur yang boleh dikatakan darah yang keluar daripada perempuan tu adalah darah haid. Nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Kita belum bincang lagi masalah umur haid. Yang ketiganya adalah tempoh haid. Yang kita bincang secara panjang lebar saat ni tu adalah tempoh haid. Okey, ni benda yang penting dalam perbincangan haid. Lepas tu selagi adalah tempoh suci. Okey, tinggal selagi tempoh suci 4 perkara. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Tu sekurang-kurang haid. Ni ringkas sehari semalam ada orang puang dia keluar darah, ada semua darah. Maksud ada semua ni tak semesti keluar sampai di modeh dia. Cakap bahasa kasar sikit kan. Tuala dia. Jadi tak semesti ada di situ. Bahkan kalau dia cek ada di dalam, maka masih lagi dikirakan ada darah. Kalau dia keluar pada pukul 8 pagi Isnin, maka cukup 24 jam adalah 8 pagi Selasa. Kalau dah cukup 24 jam, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Sebab sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Jadi kita kebetulan ada dua program, atas pun ada program, bawah ada program. Jadi spekar ni masalah sikit lah. InsyaAllah lepas daripada ni yang dimaklumkan oleh pihak penganjur bahawasanya lepas daripada zuhur kita akan guna spekar masjid. Jadi insyaAllah lah benda tak ada lah lepas daripada ni masalah spekar. Tapi orang puan dengar orang ke tak dengar? Dengar tak orang puan? Ada dengar, ada tak dengar? Sudah kurang. Tapi tak apa, kurang dia fokus lebih sikit, pahala lebih banyak. Okey, nanti lepas daripada ni insyaAllah kita akan pakai spekar masjid. Mungkin tak ada masalah lah buat spekar. Ni kita sabarlah sikit masa dia dah. Dia ilmu perlu kepada sabar. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah kata Rasulullah,
pertolongan Allah serta sabar. Nabi sallallahu Allah Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya serta susah ada kemudahan, serta susah ada kemudahan. Kata ulama daripada ayat ni bahawasanya dua kemudahan dia tidak dapat satu kesusahan dia tidak dapat mengatasi dua kemudahan. Benda pula bahawasanya satu kesusahan dia tidak dapat mengatasi dua kemudahan. Cuba perhati ayat. Tuan katakan ni, inna ma'al usri, al-usri isi ma'rifah, yusra isi nakirah. Inna ma'al usri isi ma'rifah, yusra isi nakirah. Dia kaedah isi ma'rifah benda sama. Isi nakirah benda berbeza. Jadi yusra dua, al-usra si. Okey, boleh faham? Satu kesusahan dia tidak dapat mengatasi dua kemudahan. Maksudnya di sebalik kesusahan insya-Allah ada kemudahan ni. Boleh faham tak? Kena faham juga. Saat ni pening dah buat masuk ayat bab lain. Kau pening. Okey, ala kulli hal, sekurang-kurang haid sehari semalam. Sehari semalam dia ada dua. Yang pertamanya keluar darah keluar secara berterusan, maka untuk kira sehari semalam cukup mudah. Kalau 8 pagi Isnin, cukup sehari semalam 8 pagi Selasa. Kalau tak cukup 8 pagi Selasa, sebelum 8 pagi Selasa darah berhenti dah, maka bermakna darah tersebut bukan darah haid, bukan darah istihadah. Yang keduanya darah keluar secara berhenti, ataupun dalam istilah fiqh dipanggil taqattu', berhenti, putus-putus. Maka waktu kita urang panjang lebar tadi. Maksudnya dalam lingkungan 15 hari kita kena kira tempoh darah. Kalau cukup 24 jam, maka kesemuanya darah haid. Kalau tak cukup 24 jam, bukan semuanya darah haid, bukan darah istihadah. Okey, jelas itu kan? Kalau tak faham, tanya, boleh tanya. Sebab kalau nak ulang macam hak yang tadi semula, memang Allah Rabbi mengambil masa yang lama. InsyaAllah kita akan menderbaki kekurangan tersebut melalui kita jawab daripada soalan hak yang diajukan. Kita pergi kepada tempoh suci sebenarnya bidah. Kita pergi kepada perbahasan baru, iaitu muka surat 7. Sekurang-kurang umur yang boleh seseorang perempuan didatangi haid ialah 9 tahun qamariyah taqribiyah. Okey, kita ada 3 perkara yang kita perlu poin 3 poin penting. Yang pertamanya 9 tahun. Yang keduanya adalah qamariyah, yang ketiganya taqribiyah. Okey, ini 3 benda yang cukup penting. 9 tahun, yang keduanya taqribiyah, yang ketiganya qamariyah. Yang dimaksud dengan 9 tahun adalah cukup 9 tahun. Okey, itu maksud 9 tahun, cukup 9 tahun. Maksud dia cukup 9 tahun. Kalau cakap kita kadang-kadang orang tanya umur kita, umur awak berapa lah? Kita kata umur saya kalau ikut tahun dia 20 dah, tapi ikut bulan baru 19. Maksudnya tahun 20 dah, tapi bulan tak cukup lagi. Faham? Dia cukup 9 ni maksudnya bukan cukup tahun, cukup bulan. Okey, boleh faham? Boleh faham Okey, kita buat contoh. Katakanlah seorang perempuan ni dia beranak pada contohlah 1 Muharram tahun 1420. Tulisan Arab pula. Kita tulis bahasa kita Melayu. Okey. 1 Muharram 1420. Okey, dia cukup 9 tahun adalah 1 Muharram 1429. Betul tak itu? Okey, ini kalau bulan Muharram. Katakanlah kita tak bulan lain, bulan Ramadan, 1 Ramadan 1420. Jadi bermakna cukup 9 tahun adalah 1 Ramadan 1429. Betul? Betul tak itu? Tapi kalau 1 Muharram 1429, ia dah cukup lagi 9 tahun nisbah kepada bulan, tapi tahun cukup dah kan? Sebab kita 1 Muharram kan bulan 1 kan, bulan Islam. 9 tahun dah kalau kira ke tahun, tapi bulan tak sampai lagi sebab kita beranak bulan Ramadan. Okey, boleh faham? Jadi orang puang ni kalau dia beranak pada
bukan dia beranak, mak dia beranak ke dia. Kalau mak dia beranak ke dia pada 1 Ramadan 1420 contoh, maka cukup 9 tahun 1 Ramadan 1429. Kalau daripada 1 Ramadan 1429 darah keluar, maka bermakna darah tersebut adalah darah haid, kerana dia telah sampai kepada umur yang mungkin keluar darah haid. Okey, boleh faham? Adapun kalau baru katakanlah 3 Ramadan 1427, dia dilahirkan 1420, 3 Ramadan 1427 tubik darah dak sekarang. Sudahlah, dia pun nangis balik ke bawah ke mak dia, darah dia pula kena mati dah ni. Dia ke bawah ke mak dia, mak dia pun tengok, mu beranak pada tahun 1420, sekarang ni baru 1427, jadi bermakna baru berapa tahun? 7 tahun. Okey, darah ni darah haid ke tak? Bukan darah haid. Okey, maksudnya sekurang-kurang paling minimum umur perempuan yang boleh kita nak hukum darah yang keluar daripada kemaluan dia adalah darah haid ketika umur dia 9 tahun. Okey, jelas masalah? Kena faham di sini? Faham dah Okey, 9 tahun kena cukup 9 tahun. Kita yang pertama. Yang keduanya, perkataan qamariyah. Apa makna qamariyah? Yang dinisbahkan kepada bulan. Maksudnya kena kira tahun orang Arab, jangan kira tahun Masihiyah. Kita sekarang ni 2018. Umur awak berapa? Umur saya 30. Sebab saya beranak pada tahun, saya dilahirkan pada tahun 19 berapa 30 1988 betul. 1988 30. Umur saya 30 sebab saya dilahirkan pada 1988. Sekarang ni 2018. Memang umur dia 30 lah. Okey, itu tahun Masihiyah. Tahu tak? Kalau tahun Islam umur dia 31 dah. Faham? Umur dia 31 sebab dalam setahun ada perbezaan di antara tahun Islam dengan tahun Masihiyah lebih kurang 11 hari. Kalau setahun 11 hari, 10 tahun 110 hari. 20 tahun 220 hari. 30 tahun 330 hari. Dapat tak lagi setahun? Dalam tempoh 30 tahun berapa? Dalam tempoh 30 tahun tak ada setahun. Betul tak? Jadi kalau umur dia tahun Masihiyah 30 tahun bermakna tahun Islam 31 dah, tua dah 31. Faham? Okey, jelas Sekarang ni kalau keluar darah umur dia 9 tahun darah haid. Kalau dah cukup 9 tahun bukan haid. Tahun di sini kena kira dengan tahun qamariyah, maksudnya tahun Islam. Kita kena ingat semua perkara yang berkait dengan tahun dalam hukum mesti kena guna tahun Islam. Di antara kesilapan sebahagian daripada orang kita adalah diguna tahun Masihiyah. Setiap 1 Januari dia keluar zakat sebab kira setahun situ. Tahu tak dalam 30 tahun setahun dia keluar zakat? Setahun dia tidak keluar zakat tanpa disedari. Punca daripada silap di dalam menghitungkan tahun. Setiap benda yang berkait dengan tahun bukanlah kena kira tahun Masihiyah, kena kira tahun dia Hijriyah. Yas'alunaka 'anil ahillah, betul? Qul hiya mawaqitu lin-nas. Betul tak dalam Quran Tuhan kata lagu tu? Mereka itu bertanya kepada engkau yang Muhammad 'anil ahillah, tentang dia anak-anak bulan. Qul, kata olehmu ya Muhammad, hiya mawaqitu lin-nas, iaitu waktu-waktu kepada manusia. Jadi kita kena ingat waktu yang ditetapkan dalam syarak adalah dengan kira bulan. Okey, boleh faham? Sekali lagi umur yang boleh memungkinkan darah yang keluar daripada seorang perempuan dikirakan, dihukumkan sebagai darah haid ketika perempuan tu umur 7 tahun 9 tahun. Kalau dah cukup 9 tahun bukan darah haid. Kalau lebih 9 tahun haid lah. Kalau lebih, faham? 9 tahun ni takriban ke tahdidan? Okey, dia ada takriban, tahdidan ni perkataan Arab. Takrib lebih kurang, tahdid tepat-tepat. Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Okey, tak apa kita melihat kepada perselisihan, kita nak yang difatwakan, hak yang mu'tamad. Hak yang mu'tamad mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah takriban. Apa dia takriban? Lebih kurang. Maksud dia lebih kurang, kalau kurang sikit daripada 9 tahun
tubik darah, maka masih lagi dikirakan darah haid. Kalau kurang banyak bukan haid lah. Faham? Lebih kurang maksudnya kalau kurang sikit haid lah. Kalau banyak bukan haid. Dah sikit banyak ukuran ni lagu mana? Kalau telus satu haid satu suci, kalau telus satu haid satu suci, kita ambil sekurang-kurang haid campur dengan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, campur jadi 16 hari 16 malam. Teluh 16 hari 16 malam, di antara keluar darah dengan cukup 9 tahun, maka darah yang keluar bukan darah haid. Boleh faham? Boleh faham? Ke tak faham lagi? Sekali lagi, orang puan lambat sikit faham. Sungguh ni realiti ya. Kalau duduk mesyuarat dengan orang puang, orang lelaki sekali khabar je, orang puang banyak kali kena khabar. Betul tak orang puang gitu? Tak? Alhamdulillah tak. Siapa yang biasa buat mesyuarat? Biasa? Tak biasa? Ke takut? Okey, kita ulang sekali lagi ya. Sekarang ni sekurang-kurang umur yang boleh dikatakan darah yang keluar daripada dia adalah haid 9 tahun. 9 tahun kita ketidah tahun qamariyah. 9 tahun kena cukup 9 tahun, bukan masuk 9 tahun, cukup 9 tahun. Maksudnya masuk tahun yang ke-10. Okey, selesai. Dua dah. Yang ketiganya takribiyah. Mana benda takribiyah? Lebih kurang. Maksudnya dia kalau lahir pada 1 Ramadan 1420 cukup 9 tahun, 1 Ramadan 1429. Jadi kalau keluar darah sebelum daripada 1 Ramadan ni, maksudnya bulan Zulhijjah keluar dah darah. Kan Zulhijjah jauh Zulhijjah. Ingat Muharram saat ni silap. Mana? Syaban. Bulan Syaban keluar dah darah. Jadi bulan Syaban keluar darah sebelum sampai 1 Ramadan, sedangkan dia cukup umur 1 Ramadan. Okey, boleh faham? Maka darah tu haid ke dok? Kata ulama, kalau sikit lagi nak sampai haid, kalau jauh dok. Faham lagi yang? Itu maksud lebih kurang 9 tahun lebih kurang lah. Kalau sikit-sikit lagi dah sampai 9 tahun, darah tu darah haid dah lah. Kalau banyak lagi 9 tahun, bukan darah haid, darah istihadah. Okey, boleh faham ke apa? Okey, sekarang ni ukuran sikit dengan banyak tu lagu mana? Kita kata dah lebih kurang, sikit-sikit ada berat dah. Kalau banyak tak boleh, kena kira. Okey, boleh faham? Sekarang ni ukuran sikit dengan banyak lagu mana? Kata ulama, kalau daripada tempoh keluar darah dengan nak cukup 9 tahun, telus sekurang-kurang haid dan suci. Payah sebut sekurang-kurang haid dan suci, capur jadi berapa hari semua sekali? 16 hari. Daripada tempoh keluar darah hingga cukup 9 tahun, teluh tengah tu 16 hari 16 malam, maka darah keluar bukanlah darah haid, bukan darah istihadah, sebab jauh sangat. Faham? Tapi kalau di dalam lingkungan 16 hari, contoh tinggal 10 hari lagi nak cukup 9 tahun tu darah, maka darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham apa? Boleh faham tak? Boleh faham eh? Okey, katakanlah 1 Ramadan. Kita buat contoh. Sebelum daripada bulan Ramadan, kita bulan Syaban. Sebelum Ramadan, Syaban. Jadi dia cukup umur 9 tahun 1 Ramadan. Jadi bermakna 14 Syaban. Okey, 14 Syaban dia nak cukup jadi 30 kan 16 hari lagi kan? Betul tak gitu? Ada 16 hari lagi di antara 14 Syaban hingga 1 Ramadan. Jadi kalau keluar darah daripada 14 Syaban dan sebelum 13 Syaban, 12 Syaban, 11 Syaban, maka darah tersebut adalah istihadah. Sebab ada tempoh yang panjang di antara keluar darah dengan cukup 9 tahun. Okey, boleh faham? Boleh faham? Tapi kalau 15 Syaban ke atas, 16 Syaban, 17 Syaban tu baik darah, maka dikirakan darah haid. Faham lagi? Tu maksud takriban. Okey, boleh faham ah? Boleh faham tak orang puang? Boleh faham dah. Okey, cuba kita tengok kata dia. Perkataan qamariyah membawa maksud bulan-bulan di sisi orang-orang Arab. Maksud takribiyah ialah apabila seorang perempuan melihat darahnya sebelum sampai 9 tahun qamariyah dengan tempoh waktu yang tidak telus haid dan suci, maka darah yang kelihatan itu dinamakan sebagai darah haid. Okey, tengok bab yang kelima, tempoh masa yang telus untuk haid dan suci. Sekurang-kurang haid sehari semalam, campur sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Jawapan dia 16 hari 16 malam. Maknanya
tempoh masa yang tidak telus hitam suci adalah kurang daripada 16 hari. Contohnya, seorang perempuan yang cukup umur dia 9 tahun pada hari ke-20 di bulan Muharram dan dia telah melihat darah sebelum sampai tempoh itu, maka kita perlu perhatikan keadaannya seperti berikut. Yang pertama, jika dia melihat darahnya ketika masih berbaki dari tempoh balignya sebanyak 16 hari ke atas, maka darah yang kelihatan itu adalah darah fasad, bukan darah haid. Jika dia melihat darah ketika masih berbaki dari tempoh balignya dalam keadaan masa kurang daripada 16 hari, maka darah yang kelihatan itu adalah darah haid, maka dihukumkan dia balik. Sebab di antara tanda balik seorang adalah keluar darah haid. Okey, jelas tak? Jelas? Jika dia melihat darah keluar 18 hari sebelum tempoh balignya, serta darah itu berterusan 5 hari, yakni darah keluar hingga berbaki dari tempoh balignya 13 hari, maka dihukumkan darah 2 hari pertama sebagai darah fasad kerana darahnya pada 2 hari tersebut keluar sebelum 16 hari dari tempoh balignya, manakala 3 hari selepasnya ialah darah haid kerana telah berbaki kurang daripada 16 hari daripada tempoh balignya. Okey, boleh faham ke tak? Okey, contoh kita buat ambil contoh ni lah. Okey, tempoh balik dia 1 Ramadan 1429. Maksud tempoh balik ni cukup umur 9 tahun. 1 Ramadan cukup umur 9 tahun. Okey, contoh 14 Syaban. Jadi 14 Syaban, 15, 16 sini ni ada 16 hari. Betul, 16 hari. Betul tak? Betul Kalau bulan Syaban 30. Kalau kira 29 jadi banyak pula. Kita nak contoh je, tak kira lah 30 ke 29, kita buat contoh je. Okey, 16 hari. Kalau darah keluar sebelum daripada 14 Syaban, katakanlah 1 Syaban keluar dah darah, maka darah yang pada 1 Syaban dinamakan sebagai darah fasad, darah istihabah, bukan darah haid, kerana jauh sangat jarak dia dengan cukup umur 9 tahun. Faham? Tapi kalau dalam 16 hari, okey, contoh 14, 15, 16. Okey, 16 Syaban keluar darah. Okey, 16 Syaban nak sampai kepada 1 Ramadan, dah cukup dah 16 hari. Cukup lagi? Dah cukup dah kan? Maka hari ke-16 ni dikirakan darah haid. Boleh faham? Andai kata dia keluar gini, katakanlah 12, 13. 12 keluar dah darah. 12 keluar dah. Jadi kalau kira 12 nak sampai ke 1 Ramadan lebih daripada 16 hari. Kau boleh faham? Darah keluar 12 keluar, 13, 14, 15, 16, 17 keluar. Okey, kata ulama, cara dia lagu mana? Hak yang di luar 16 hari istihabah, hak yang dalam 16 hari adalah haid. Boleh faham? Boleh faham? Okey, boleh faham? Cukup urang. Kita pergi kepada masalah berikutnya. Kan dia tak faham lagi, muslimin tak faham lagi kan? Boleh faham dah Kalau tak faham boleh tanya Jangan malu. Allahu Rabbi. Seterusnya darah nifas. Ta'rif nifas. Nifas adalah waddamul khariju ba'da faraghi rahimil mar'ati minal hamli, iaitu darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Kalau kita faham molek ta'rif kan, kalau kita faham molek haid ni benda haid darah, damu jibillatin. Nifas makna benda darah. Tak gitu. Jadi ketika tak ada darah, ada tak haid, ada tak nifas. Okey, boleh faham? Kan ada orang kena tunggu dulu kan apabila berhenti darah kan? Kena tunggu dulu sehari semalam. Haid benda darah. Ketika tak ada darah, tak ada haid. Cuma di sana dipanggil, ada juga dia panggil darah hukman, pada hukum mengikut qaulus sahbi tadi. Qaulus sahbi tu kan tempoh berhenti dihukumkan haid, walaupun tak ada darah tu dipanggil damun hukman, bukan damun haqiqatan. Ya, darah ada dua, darah hukman dengan darah haqiqatan. Baik. Waddamul khariju ba'da faraghi rahimil mar'ati minal hamli, iaitu darah yang keluar setelah kosong rahim daripada kehamilan. Sekolah rahim perempuan kosong daripada kehamilan, maka darah yang keluar setelah daripada itu adalah dikirakan sebagai darah nifas. Okey, benda yang penting yang kita kena tahu, yang pertama adalah setelah kosong rahim daripada kehamilan. Bermakna darah nifas bukan tertentu dengan bersalin.
Sebab dia kata mana? Bukan setelah daripada bersalin, setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Maksud dia perempuan yang keguguran juga ada darah nifas, bukan mesti perempuan hak yang bersalin. Perempuan hak yang beranak melalui jendela juga ada darah nifas. Dia ada orang dia beranak normal, ada beranak kat jendela, tubik kat tikar. Faham? Benda tubik kat tikar. Pembedahan. Baik. Okey, apabila dia melakukan pembedahan, jadi kosong darah rahim dia daripada janin, kosong. Jadi bermakna apabila kosong, darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada daripada janin, daripada kehamilan adalah dikirakan sebagai darah nifas. Dengar tak opang? Dengar orang? Okey, sekali lagi. Ta'rif nifas adalah ad-damul khariju ba'da faraghir rahimi minal hamli. Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Benda yang perkataan ataupun kita faham daripada ta'rif ni, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, darah nifas bukan khusus kepada perempuan yang bersalin. Bahkan darah nifas berlaku kepada perempuan yang keguguran. Kalau perempuan gugur, walaupun gugur saat itu alaqah, seketul daging ataupun seketul darah, yang mana bidang katakan ni permulaan kejadian anak Adam, maka kata ulama darah yang keluar setelah daripada itu adalah darah nifas. Sama juga perempuan yang beranak dengan melalui pembedahan, dia tak nak beranak normal, siapa cukup masa tak anak tak mau keluar, tak puas lagi duduk dalam perut. Jadi doktor dok cakap nak ubat, dok keluar sekarang. Jadi doktor bimbang ni takut makan najis diri, maka terpaksa kena masuk bilik bedah. Bedah bedah tak beranak kat bawah dah. Dia beranak kat tikar dia lah. Buka pintu jendela suku. Baik, okey beranak. Lepas daripada keluar rahim, keluar janin, maka kosong dah rahim daripada kehamilan. Darah yang keluar setelah daripada itu juga dihukumkan sebagai darah nifas. Mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar bersama dengan anak sebelum daripada kosong rahim daripada kehamilan bukanlah darah nifas. Sebab darah nifas adalah darah yang keluar setelah kosong. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau anak kembar, anak pertama keluar, anak keluar tak mau keluar lagi, kata pergi dulu, adik nak rehat dulu sini. Baik, dalam 3 jam lepas tu baru keluar. Darah yang keluar di antara dua anak kembar bukanlah darah nifas menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kerana belum kosong rahim perempuan daripada kehamilan. Tapi masalah tu sebenarnya berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian daripada mazhab berpandangan bahawasanya darah yang keluar sebelum daripada bersalin serta bersalin sehingga selepas daripada bersalin kesemuanya adalah darah nifas. Okey, boleh faham? Anak khabar pandangan mazhab lain ni, takut orang puan kadang-kadang susah kan? Susah. Dah nak tunggu anak kedua keluar 5 jam. Masuk waktu zuhur ni semayang lah. Duk sakit lagi, nak kena semayang lagi. Faham? Hak dok sakit tu boleh ada tinggal semayang. Dah dok sakit, teruk lagi. Tu dah subuh, payah nak bangun. Hak dok sakit teruk lagi kan? Jadi ada pandangan ulama mengatakan darah yang sebelum daripada kelahiran dan darah yang keluar sekali dengan anak dan selepas daripada kelahiran adalah darah nifas. Mazhab Imam Syafi'i dah dikatakan darah nifas apabila darah keluar setelah daripada bersalin. Hak bersama dengan bersalin dia panggil damu talqi, darah sakit nak beranak. Hukum darah sakit nak beranak adalah darah fasad. Maksudnya dia tidak menghalang kewajipan sembahyang. Okey, boleh faham? Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dia dinamakan darah yang keluar setelah kelahiran itu sebagai darah nifas adalah kerana ia keluar setelah keluarnya nafs. Nafs ni makna diri. Apabila keluar anak, zat anak, maka keluarlah darah tersebut. Sebab itulah nama dia darah nifas. Adapun darah yang keluar bersama keluarnya anak, maka dinamakan darah itu sebagai darah sakit bersalin. Manakala darah yang keluar di antara dua anak kembar dinamakan sebagai darah fasad. Hukum dia sama dengan hukum perempuan yang suci.
Maksudnya dia tidak menghalang kewajipan sembahyang, tetap wajib dia sembahyang. Okey, seterusnya tempoh nifas. Sekurang-kurang tempoh nifas ialah satu lahzah. Satu lahzah ni mana sekelip mata. Dia ada sebahagian daripada ulama, dia dalam kitab fiqh, kalau kita buka kitab fiqh, kita akan jumpa 3 ibarat. Yang pertama dia kata aqallun nifasi majjah. Ada ibarat aqallun nifasi lahzah. Dia kata ada ibarat, dia kata la hadda li aqallin nifas. Sebenarnya ketiga-tiga ibarat tersebut makna dia satu. Yang pertama dia kata aqallun nifasi lahzah. Sekurang-kurang nifas adalah 1 detik. Lahzah 1 detik, 1 saat. Ada 1 majjah, seperludah, sekali KHLU, setitik. Ada dikata la hadda li aqallihi, tidak ada hak bagi sekurang-kurang nifas. Nifas tak ada hak, tak ada hak sekurang-kurang dia. Maksudnya ada darah, ya dah tu nifas dah tu, walaupun dah cukup sehari semalam. Okey, boleh faham? Ketiga-tiga ibarat ni kalau kita buka kitab fiqh kan, kita buka kitab fiqh, 3 ibarat ni ada. Sebenarnya 3 ibarat ni walaupun perkataan lain, tapi ia memberi maksud yang sama. Okey, boleh faham? Maksud dia, perempuan setelah daripada keluar nak ada darah walaupun sikit, bermakna perempuan tu ada darah nifas. Itu maksud dia. Kebiasaan nifas ialah 40 hari. Itu kebiasaan nifas. Kebiasaan nifas 40 hari. Ramai-ramai orang puang nifas 40 hari. Sehingga kan dalam orang-orang tua kita dia kata mana? Lepas 40 ke dak lagi? Dia guna istilah tu. Lepas 40 ke dak lagi? Biasa dengar tak orang tua-tua kita nak cakap? Biasa dengar. Orang puang biasa dengar tak? Lepas 40 dak lagi. Sebab apa? Sebab ghalib nifas 40 hari. Manakala sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari. 60 hari sebanyak-banyak nifas. Cuma di sana ada perselisihan di kalangan ulama mazhab berkenaan dengan sebanyak-banyak nifas. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan sebanyak-banyak nifas 40 hari je. Manakala mazhab Imam Syafi'i dikata 40 hari itu bukan sebanyak-banyak nifas, itu adalah kebiasaan nifas. Sebanyak-banyak nifas bukan 40 hari, bukan sebanyak-banyak nifas 60 hari. Itu mazhab Imam Syafi'i. Dan mazhab Imam Syafi'i disokong juga oleh mazhab Maliki. Maksudnya hak yang mengatakan sebanyak-banyak nifas 60 hari bukan mazhab Syafi'i saja, bukan mazhab Maliki pula. Macam mana khabar tadi? Kalau pandangan ni adalah pandangan mazhab Imam Syafi'i saja, kita kena ingat bahawasanya mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqh mu'tabar. Apabila dia mazhab fiqh mu'tabar, hukum hakam yang disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah hukum mu'tabar. Okey, boleh faham? Mazhab Imam Syafi'i bukan diamalkan di negara kita saja, bukan sebahagian banyak negara Islam beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi beramal dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah kita beramal dengan fiqh mazhab yang mu'tabar, serta bukanlah pandangan yang asing, kerana ramai juga negara-negara yang selain daripada tempat kita beramal dengan mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Dia tamadhub lain daripada ta'assub. Tamadhub bermazhab dia lain daripada ta'assub. Ta'assub ni ta'assub kepada mazhab, dia berbeza. Tu kita kena buat perbezaan di antara tamadhub dengan ta'assub. Sudah pastinya ketika kita merasakan pandangan kita betul, pandangan lain salah. Betul tak itu? Bagi orang yang mampu mengkaji dalil. Imam Syafi'i ketika dia berpandangan bahawasanya sembahyang witir sunat, jadi bermakna pandangan yang mengatakan sembahyang witir wajib adalah salah di sisi dia. Okey, boleh faham tak? Tapi oleh kerana masalah tu adalah masalah ijtihadiyah, sebab itulah di antara ungkapan yang masyhur daripada ulama mujtahid adalah ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pandanganku betul tapi mungkin salah, pandangan orang lain salah tapi mungkin betul. Itu dipanggil benda berpegang kepada apa yang kita tahu. Itu dipanggil bukan ta'assub. Sebab kita tengok dalam mazhab Imam Syafi'i ada beberapa pandangan, kita bertaklid kepada pandangan yang lain. Kena beza di antara tamadhub dengan ta'assub. Kita kena buat perbezaan supaya kita tidak dimainkan oleh golongan-golongan anti mazhab, supaya kita tidak dimainkan oleh golongan-golongan yang anti mazhab. Atau kita kena tahu permasalahan ni. Tapi alhamdulillah, sekarang ni kurang dah golongan anti mazhab sekarang ni, alhamdulillah. Sehingga kan Allah Rabbi, sebahagian besar ulama-ulama daripada Arab Saudi sudah menerima mazhab, sebahagian besar. Kalau sebelum daripada ni memang ramai golongan-golongan yang anti mazhab. Baik, seterusnya kata dia tempoh nifas, sekurang-kurang nifas adalah 1 lahzah.
kebiasaan nifas 40 hari, sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari. Sebagaimana ungkapan pengarang kitab Matan Az-Zubad, adana nifasi lahbatun situna aqsahu wal ghalibu arba'una. Terjemahan, sekurang-kurang tempoh nifas ialah satu lahbah, sekelip mata. Sejauh-jauh tempoh nifas ialah 60 hari, kebiasaan nifas ialah 40 hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana istihadah berlaku pada permasalahan haid, begitu juga istihadah berlaku pada permasalahan nifas. Maksudnya, kalau perempuan keluar darah melebihi daripada 60 hari serta bersambung tanpa berhenti pada penghujung sebanyak-banyak nifas, maka perempuan tu ada istihadah pada nifas. Perbincangan kedatang. Sebenarnya dalam permasalahan hak yang paling payah berkenaan dengan darah wanita adalah darah istihadah. Orang yang pandai berkenaan darah istihadah, maka dia telah memperolehi kunci memahami haid dan nifas. Okey, kunci memahami haid dan nifas secara mendalam adalah dia memahami permasalahan istihadah. Baik. Seterusnya kata dia, tempoh suci antara haid dan nifas. Kita kalau tempoh suci di antara haid dengan haid sekurang-kurangnya 15 hari. Kita ada pula tempoh suci di antara haid dan nifas. Katanya apabila darah haid datang sebelum daripada darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas. Kalau haid datang sebelum daripada nifas, haid, nifas, maka tidak disyaratkan ada yang memisahkan di antara darah haid dan nifas. Mungkin berlaku, mungkin bukan mesti. Kita belajar dalam ilmu falsafah ataupun dalam ilmu usuluddin mengikut manhaj khalaf, kita ada istilah mustahil, wajib, mungkin. Mungkin ni boleh ada dan boleh tak ada. Mungkin, benda mungkin, tak semesti berlaku. Benda boleh jadi tapi tak semesti berlaku. Okey, boleh faham? Jadi okey, katakanlah orang puang ni sebelum daripada nak bersalin keluar darah selama 5 hari. Lepas keluar darah 5 hari bersalin. Lepas bersalin tu keluar darah. Darah yang selepas daripada bersalin adalah darah nifas, darah sebelum daripada bersalin adalah darah haid. Ini mengikut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey. Hari ni kita kena bincang secara panjang lebar sikit, sekali dengan dalil. Ana akan sebut dalil ya, supaya kita tahu apakah sandaran mazhab Imam Syafi'i dalam permasalahan ini. Perempuan yang hamil, perempuan yang mengandung, darah yang keluar daripada perempuan mengandung, apakah hukum? Ulama berselisih pandangan. Orang puan mengandung keluar darah, darah dia di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama mazhab berpandangan darah tersebut adalah darah istihadah, kerana apabila perempuan mengandung, saluran keluarnya darah haid telah tertutup dan memang disokong oleh kajian perubatan. Okey, jadi saluran darah haid telah tertutup, jadi perempuan yang mengandung tidak keluar darah. Jadi kalau ada tidak keluar darah haid, kalau ada juga darah keluar bukan darah haid, itu adalah darah istihadah. Okey, selesai satu pandangan. Manakala pandangan yang kedua, dia kata darah yang keluar daripada perempuan mengandung adalah darah haid. Darah haid. Kita kena ingat, khilaf di sini bukan khilaf berlaku ataupun tidak keluar darah bagi perempuan mengandung, bukan. Sepakat ulama tanpa ada khilaf mengatakan berlaku kepada perempuan mengandung keluar darah. Tak percaya tanya orang puan. Ada sebahagian daripada orang puan ketika mengandung keluar darah. Ni ramai-ramai muslimat ni biasa tak dengar orang mengandung tapi masih keluar darah. Ada. Sekarang ni bukanlah perselisihan keluar dak. Kalau berlaku perselisihan keluar ke dak, hak yang kata dak kena tolak lalu dah. Perkataan tu mardud, tidak boleh diterima sebab menyalahi waqi', menyalahi realiti. Realitinya ada sebahagian daripada perempuan ketika mengandung keluar darah. Keluar darah tak ada khilaf. Okey, boleh faham? Hak yang khilaf dia hukum darah tersebut. Okey, boleh faham? Sebahagian daripada ulama berpandangan darah yang keluar ketika perempuan mengandung bukan darah haid, bukan darah istihadah, kerana saluran haid telah tertutup. Okey, ini pandangan sebahagian daripada ulama.
Sebahagian yang lain mengatakan darah yang keluar ketika cukup syarat dia juga darah haid. Tapi cukup syarat darah haid. Okey, kita nak tahu manakah pandangan mu'tamad yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i adalah darah yang keluar daripada perempuan yang hamil adalah darah haid apabila cukup syarat. Ini pandangan mu'tamad. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada pandangan yang kedua, bukan darah haid. Ada dua pandangan. Dan pandangan yang kata bukan darah haid juga pandangan kuat, tapi bukan pandangan mu'tamad. Kuat daripada sudut dalil. Tapi hak yang lebih kuat lagi adalah bukan darah haid daripada sudut dalil mengikut apa yang difaham oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Boleh faham? Satu. Yang kedua je, kita nak sebut benda lah. Anda sebenarnya nak ringkaskan perbahasan. Tak mau bahas panjang. Okey. Ada berapa pandangan? Dua pandangan. Okey, kita tengok kepada cara berdalil, cara istidlal mazhab Imam Syafi'i. Kenapa kau ulama mazhab Imam Syafi'i berpandangan darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung adalah darah haid? Dan pandangan ini bukan pandangan mazhab Syafi'i saja, bukan pandangan sebahagian daripada mazhab yang lain. Dan pandangan yang didokong oleh Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Ibn Qayyim rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibn Taymiyah dan Syekh Ibn Qayyim berpandangan kepada darah yang keluar ketika perempuan mengandung lebih-lebih lagi adalah permulaan mengandung 3 bulan yang awal. 3 bulan yang awal darah tersebut adalah darah haid kalau sekiranya cukup syarat. Ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i saja. Apakah sandaran dia? Okey, sandaran dia lagu mana? Ana bagi cara yang mudah untuk memahami cara berdalil. Yang pertama sekali, ni sebagai tangga je. Yang pertama sekali, darah istihadah adalah darah penyakit. Orang puan yang keluar darah istihadah, dia ada masalah, sakit. Okey, soalannya, berarti sebenarnya nak khabar, cuma kita bentuk soalan. Asal sakit ke asal sihat? Asal sakit ke sihat? Asal sihat. Asal bukan sakit, asal sihat. Sakit ini adalah benda yang hadis, benda yang kedatangan. Okey, asal sihat. Satu. Yang keduanya, ni kita kena faham benda ni baru kita faham cara berdalil. Yang keduanya, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman lagu mana? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisa' fil mahid. Mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang haid. Kata olehmu ya Muhammad, haid itu adalah kotor. Okey. Benda darah haid adalah kotor. Okey, boleh faham? Haid adalah kotor. Jadi secara umumnya, ini dipanggil secara umum, bahawasanya setiap darah yang keluar daripada perempuan adalah darah haid kerana ia adalah kotor, tanpa dibataskan mengandung ataupun tidak. Jadi darah yang keluar daripada perempuan ketika dia mengandung sebenarnya dimasuk di bawah keumuman qul huwa adha. Faham? Takut-takut. Okey, takut-takut. Darah penyakit. Okey, asal sakit ke sihat? Asal sakit ke sihat? Sakit. Asal sakit orang puan, asal sihat. Faham? Okey, anda ringkas lagi cara pendalilannya. Sekarang ni darah yang sebelum daripada mengandung, sepakat ulama mengatakan darah haid. Tak gitu. Darah yang keluar setelah daripada mengandung, faham lagi? Kemungkinan darah haid dan kemungkinan darah sakit. Okey, boleh faham? Boleh faham? Oleh kerana ada syok dan ragu-ragu, maka kaedah fiqh adalah al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Asal kekal barang yang telah ada di atas barang yang telah ada. Maksud dia, suatu benda kalau hukum dia sebelum daripada ni sekian hukum dia, maka hukum sekian akan kekal melainkan setelah daripada ada benda yang melawani dia. Okey, boleh faham? Allahu Rabbi, pening sikit tau. Ni bab fiqh. Okey, anda buat contoh. Kita ada air semayang. Kita ada air semayang. Tengok kita ada semayang. Acu kita nak semayang, kita bagi syok. Batal ke tak air semayang aku? Batal ke tak ya? Okey, daripada segi hukum, batal tak air semayang kita? Tak batal. Jadi hukum tak batal kita bagi sampai ke sekarang. Asal tak batal kan? Asal ada air semayang kan? Ketika kita syok, hak yang ada semayang kita bagi kepada sekarang. Tu dipanggil al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan.
asal kekal barang hak yang telah ada di atas benda hak yang telah ada. Sebelum ni kita ada semayang, sekarang ni kita syok ketuk kedak lagi, maka hak yang hukum ada semayang sebelum ni kita bagi juga ketika sekarang ni, maka boleh dia semayang tanpa dia mengambil air semayang. Okey, boleh faham? Sekarang ni masalah yang sama. Benda sebelum daripada keluar darah, sebelum daripada mengandung keluar darah tu adalah darah haid. Hukum dia benda, hukum dia haid. Ketika mengandung tiba-tiba keluar juga darah, ada kemungkinan darah sakit, ada kemungkinan darah haid. Ragu-ragu ke tak? Diyakini tak darah sakit? Tidak diyakini. Maka dia mengambil kaedah yang sama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Maksudnya hukum asal haid diberikan kepada darah yang keluar ketika mengandung. Okey, itu cara istidlal. Banyak lagi cara istidlal, cuma nak ringkaskan cara berdalil pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Cuma bagi orang puang nak ambil pandangan yang mengatakan bukan haid, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah sebab ada pandangan yang kedua. Dan pandangan yang kedua disokong oleh pandangan mazhab-mazhab yang lain. Sebahagian mazhab yang lain. Tak ada masalah. Jadi orang puang tu mengandung, tubik darah, boleh dia pakai mudah, biarlah pakai darah istihadah. Tapi kena semayang lah. Kena semayang lah. Nak semayang, dia kena basuh dulu, dia kena tutup molek sebab dia termasuk dalam daimul hadath, orang yang berkekalan hadath. Satu wudu kena boleh semayang satu sahaja. Faham? Tapi kalau ambil darah haid, maka tak wajib semayang, tak boleh semayang. Faham? Okey, daripada sudut teorinya, memang daripada sudut teori memang mudah kita kata bukan haid lah, tapi daripada sudut amali mudah kita kata haid bagi orang puang. Betul tak? Sebab orang puang bab semayang ni malas sikit kan. Jadi kalau ada pilihan tak payah semayang ke semayang, baik dia pilih tak payah semayang. Betul tak gitu? Betul kan? Daripada sudut teori memang mudah, tak payah pakai haid lah, tak payah cara haid lah. Tapi daripada sudut amalinya mudah pakai haid, tak perlu semayang. Betul tak gitu orang puang? Betul tak? Okey. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah darah tersebut dihukumkan haid kalau sekiranya cukup syarat-syarat dia. Katakanlah orang puang ni sebelum daripada nak bersalin 5 hari lagi tubik darah 5 hari, maka darah tu darah haid, bukan darah nifas. Sebab darah nifas selepas daripada bersalin, selepas daripada keluar rahim, keluar jadi daripada rahim. Lepas daripada tu dia bersalin, tubik pula darah nifas. Jadi bermakna tidak ada tempoh yang memisahkan di antara haid dan nifas. Okey, boleh faham? Tak ada tempoh yang memisahkan di antara haid dan nifas. Haid, lepas tu nifas lalu. Benda ni hanya teori. Adapun daripada segi berlaku ke tak, itu masalah lain. Okey, boleh faham? Kemungkinan benda ni tidak berlaku. Kemungkinan berlaku tapi dalam sejuta seorang je mungkin. Seterusnya kata dia, apabila darah haid datang sebelum darah nifas, maka tidak disyaratkan ada tempoh yang memisahkan antara haid dan nifas. Maka darah yang keluar sebelum kelahiran adalah dinamakan sebagai darah haid, manakala darah yang keluar setelah kelahiran adalah dinamakan sebagai darah nifas, walaupun ia bersambung dengan darah sebelumnya, walaupun sambung. Apabila darah nifas datang sebelum darah haid, maka ada beberapa keadaan. Okey, kita cuba tulis ya. Kita kalau haid, lepas tu nifas, tempoh suci di antara haid dan nifas. Kalau haid dulu baru nifas, kata ulama tidak ada tempoh yang memisahkan di antara haid dan nifas. Maksudnya mungkin berlaku selepas daripada haid datang nifas lalu. Okey, selesai. Yang keduanya nifas haid, lepas daripada nifas tubik darah haid. Maka kata ulama kena tengok mana dia bagi. Ada dalam 60 hari, ada lebih 60 hari. Anda sebenarnya yang paling bermasalah kalau anda tulis di whiteboard ni, anda tulis bahasa Jawi. Sebab anda cepat bahasa Jawi, tapi bahasa Rumi bukan anda pandai. Jangan kata tak pandai, tapi kalau tu anda tulis takut suka orang. Masa tulisan macam cacing, faham? Tulisan macam cacing. Jadi anda nak tulis bahasa lambat sikit, tulis dengan ni ya, lambat. Tapi kalau naik tulis tak ada masalah. Ke ustaz tak pandai tulis Rumi. Kalau tak pandai tulis Rumi, anda tak tarik tu, anda tarik lah ke.
Tu semua dah tarik. Okey. Kita bagi dua lah. Dalam tempoh 60 hari, lebih daripada 60 hari. Kalau dalam tempoh 60 hari, nifas haid syarat dia mesti 15 hari yang memisahkan di antara darah nifas dan darah haid. Okey, boleh faham? Sebagai contoh, orang puang beranak, lepas beranak katakanlah keluar anak 1 hari bulan Muharram, keluar darah sampai 30 Muharram. Okey, lepas daripada tu 31 Muharram mula darah berhenti. 31 Muharram sampai 45. Contoh, hari ke-46 tubik pula darah. Sekarang ni dalam lingkungan 60 hari lagi Okey, boleh faham? Dalam lingkungan 60 hari. Jadi daripada 1 30 ni dipanggil nifas. Berhenti daripada 31 sampai 45. Berapa hari berhenti? 15 hari. Hari yang ke-16 mari pula darah. Maka darah mari pula 47, 48, katakanlah, kata ulama darah ni adalah darah haid. Okey, boleh faham? Kalau dalam lingkungan 60 hari, kalau berhenti 15 hari ke atas mari pula darah, maka darah yang mari pula adalah darah haid. Kalau tak cukup 15 hari, darah yang mari pula adalah darah nifas. Tempoh berhenti sama dengan pandangan sebelum daripada ni. Kalau qaulus sahbi, hukum dia adalah nifas. Kalau qaulul laqti, hukum dia adalah suci. Ingat tak sebelum ni? Pandangan mu'tamad adalah qaul as-sahbi. Ingat tak tadi? Okey, boleh faham ke tak masalah ni? Satu lagi, kalau lebih daripada 60 hari, 1 sampai 60, cuma cara kira macam tadilah, cara kira 60 hari 60 malam dia akan jadi 61. Cuma ni kita buat cara mudah-mudah je ni. Boleh faham? Cara nak kira 60 hari 60 malam macam tadi. Kalau dia keluar 8 pagi 1 Muharram, dia akan jadi 60 hari 60 malam adalah pada berapa lah? 8 pagi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Betul? 8 pagi bulan Rabiul Awal, 60 hari 60 malam. Betul tak itu? Jadi ni kita buat kira mudah-mudah je ni. 160. Okey, kita buat kira payah sikit lah. Daripada kira mudah kita buat kira payah. Okey, katakanlah dia keluar 8 pagi. Jadi 61 8 pagi dia cukup 60 hari 60 malam. Betul? Betul tak? Hari yang ke-61 8 pagi cukup 60 hari 60 malam. Kalau masih lagi ada darah selepas daripada 8 pagi tanpa berhenti walaupun sekejap, maka perempuan ni adalah perempuan mustahabah dalam bab nifas. Boleh faham? Tapi kalau berhenti walaupun sekejap, darah yang selepas daripada tu bukanlah dihukumkan sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Sebab tidak disyaratkan tidak disyaratkan tempoh yang memisah di antara nifas dengan haid ketika nifas telah sampai kepada sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Asal kata berhenti sekejap, maka darah yang datang selepas daripada itu dihukumkan sebagai darah haid. Boleh faham kan? Mesti berhenti sekejap. Okey. Semua benda yang kita huraikan saat ni ada disebut dalam buku kita. Dia kata lagu mana? Apabila darah masih ada selepas 60 hari, maka kita perlu perhatikan. Yang pertama, apabila darah berhenti setelah cukup 60 hari, walaupun tempoh berhenti itu hanya satu lahzah, maka darah yang datang semula setelah itu dihukumkan sebagai darah haid. Apabila darah tidak berhenti, maksudnya darah yang selepas 60 hari bersambung dengan darah yang 60 hari, yang sebelum 60 hari, maka perempuan yang mengalami hal ini dihukumkan sebagai perempuan mustahabah. Akan datang penjelasan hukumnya. Okey, kita tengok dia tulis 60 hari lepas tu lebih daripada 60 hari. Okey, boleh tengok 60 hari lepas tu lebih daripada 60 hari. Okey, boleh faham 60 hari lepas tu lebih daripada 60 hari. Okey, yang pertama,
darah nifas 30 hari keluar, suci 15 hari ke atas, tubik pula darah hak tubik pula tu darah haid. Cuma cara ni ada silap sikit silap teknikal sikit sebenarnya jadual ni ada silap sikit. InsyaAllah cetakan kedua kita akan baiki ni ada silap sikit. Dia gini sebenarnya, gini sebenarnya 1, 2, 3, 4. okey, hak ni 60 hari, hak ni lebih 60 hari. Dia hak yang 60 hari ni kita keluar 3 kotak, 1, 2, 3. okey, hak yang pertama ni, dia hak pertama, hak kedua adalah permasalahan 60 hari saja. Hak yang lebih daripada 60 hari kena kosong lah sebab dia bukan permasalahan dia. 3, 4 baru permasalahan lebih daripada 60 hari. Tengok, darah nifas 30 hari, suci 15 hari, tiba-tiba tubik pula darah, maka darah yang tubik pula dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Hak yang kedua, darah nifas 30 hari, suci berapa hari? Suci 10 hari. Naqaq ni bersih tak ada darah 10 hari. Tubik pula darah, masa lagi dihukumkan sebagai darah nifas. Okey, permasalahan pertama, permasalahan kedua adalah berlaku dalam lingkungan 60 hari. Okey, boleh faham? Okey, permasalahan ketiga berlaku lebih daripada 60 hari. Okey, contoh ini kita buat 3. Darah nifas 60 hari, lepas tu naqaq 1 lahzah, 1 detik, berhenti sekejap je, tubik pula darah, maka darah yang tubik adalah haid. Yang penting kena berhenti sekejap. Yang keempat, darah daripada hari yang pertama sampai ke 70 tak berhenti-berhenti, pada penghujung 60 hari 60 malam tak berhenti juga, maka darah tu tersebut dihukumkan sebagai, ataupun perempuan tu dihukumkan sebagai perempuan mustahadah pada nifas. Akan ada perbincangan dia lepas daripada ni. Okey, boleh faham ke tak? Nampak tak mana yang silap sikit tu? Okey, seterusnya, okey, perbezaan antara haid dan nifas. Perbezaan antara haid dan nifas kita kena berhenti 12.45 tau. Betul bang. Okey, kita akan berhenti 12.45. Perbezaan di antara haid dan nifas. Rasanya mudah, ni mudah je. Haid sekurang-kurang haid sehari semalam, nifas sekurang-kurang nifas 1 lahzah. Beza kan? Sebanyak-banyak haid 15 hari, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Kebiasaan haid 7 hari, kebiasaan nifas 40 hari. Okey, haid dia bersangkut dengannya oleh balik. Maksud dia bersangkut dengannya oleh balik, apabila perempuan tu keluar darah haid, maka bermakna perempuan tu balik. Adapun nifas dia tidak bersangkut dengan balik. Orang puang keluar darah nifas, adakah nifas itu alamat balik? Bukan. Faham? Tapi orang puang yang keluar darah nifas pastinya dia balik. Kerana dia mengandung sebelum daripada tu, kerana dia keluar mani dah sebelum daripada tu. Maksudnya nifas bukanlah alamat balik, tapi alamat balik adalah alamat yang ada sebelum daripada tu. Faham? Okey, haid dia bersangkut paut dengan iddah, nifas dia tidak bersangkut dengan paut dengan iddah. Perempuan yang dicerai oleh suami dia, iddah dia adalah 3 kali suci. Suci ni adalah diselangi dengan haid. Manakala perempuan yang mengandung apabila dicerai oleh suami, iddah dia apabila dia melahirkan kandungan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil, iddah dia adalah apabila dia bersalin. Walaupun dah habis darah nifas, boleh dia nikah. Faham? Tok lelaki dia jatuh di hospital nak beranak, masuk labor room. Nak masuk labor room dalam pukul 8 pagi. Beranak pukul 8.45 sebagai contoh. Tok lelaki dia balas warna dalam WhatsApp. Nya tolak 3 tu. Nasallallahu salamata wa afiyah sebagai contoh. Lepas daripada tok lelaki dia tolak 10 minit beranak. Habis tak dah? Habis dah. Tak ada orang nak balik. Ayah dia pun dah apa lah, kita nikah hak baru pula, cari hak baru, kawan ayah dia. Setuju tak? Setuju. Dia kata akad nikah rumah, ada saksi. Orang puang tepo je. Baik. Jadi hak yang jatuh tok lelaki lain, hak balik tok lelaki lain. Boleh tak? Mungkin boleh lagu tu. Sebab habis dah iddah dia. Betul tak gitu? Jadi walaupun dia masih lagi dalam darah nifas,
Sebab nifas dia tidak ada kait dengan iddah. Haid dia berkait dengan dia ada, ataupun dia bersangkut dengan iddah. Yang seterusnya yang seterusnya adalah istibra'. Istibra' dia ada kait dengan haid. Manakala nifas dia tidak kait dengan istibra'. Apa makna istibra'? Istibra' ni adalah memastikan rahim perempuan kosong daripada kehamilan. Okey, anda buat satu contoh istibra'. Dia istibra' dia ada dua makna. Istibra' lepas daripada kita qada hajat, dituntut kita istibra'. Dituntut kita istibra'. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanazzahu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu." Mu kena bersih daripada kencing kerana kebanyakan azab kubur daripada kencing. Maka ulama kata hadis ni menjadi dalil dituntut kita beristibra' selepas daripada kita qada hajat. Cuma tuntutan tersebut wajib ke sunat, berlaku perselisihan. Sebahagian daripada ulama mazhab Maliki, mazhab Hanafi, satu pandangan dalam mazhab Syafi'i wajib istibra'. Lepas daripada qada hajat wajib istibra'. Berdahil ke, uruk ke, bangun ke, jalan dua lakoh ke, ikutlah. Wajib istibra' tu sebahagian daripada ulama, tapi jangan berlebih-lebihan, kerana berlebih-lebihan akan membawa kepada waswas. Akhirnya setengah jam dah tubik lagi, kecil je. Setengah jam dah tubik lagi. Dah kalau rumah ada penghuni 10 orang, bila air desa subuh, pakai dah sembahyang hak 8 orang ni. 2 orang waswas setengah jam duduk. Subuh kat pukul 6 dah. Okey, jangan sampai kepada waswas. Okey, pandangan sebagian ulama istibra' adalah wajib. Manakala pandangan sebagai yang lain, dan pandangan ni adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ni juga pandangan dalam mazhab Hambali ataupun anda lupa, bahawasanya hukum istibra' adalah sunat. Pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum istibra' adalah sunat, melainkan apabila dia yakin bahawasanya masih lagi ada saki baki dalam kemaluan, maka ketika tu barulah wajib dia istibra'. Ala kulli hal, istibra' ada makna Mada kita nak hilang, nak buang saki baki setelah daripada kita qada hajat, dan ada istibra' dengan makna kosongkan, nak memastikan rahim kosong daripada kehamilan. Okey, boleh faham? Contoh, kita buat contoh. Kalau kita beli hamba, okey, dia orang puang dia halal kepada lelaki dengan dua. Yang pertama nikah, yang kedua memiliki hamba. Hamba tidak disyaratkan 4 orang. Dia banyak fikir, dia beli 1000 orang, 1000 orang halal untuk dia. Orang lelaki cekadong, gitu lah. Nak cari hamba lah, mana ada hamba lagi. Beli dia hamba, boleh pakai. Okey, perempuan halal kepada seorang lelaki, yang pertamanya dengan berkahwin, yang keduanya dengan memiliki hamba. Katalah kita beli hamba, sebelum daripada kita nak guna, mesti kita kena istibra' dulu. Istibra' tempoh sekali haid. Okey, boleh faham? Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hanbal daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi sab'i awtas, maksudnya pada tawanan puak autos. Ada puak autos ditawar, lepas tu untuk akhirnya dijatuhkan ada keputusan untuk jadikan perempuan dia sebagai hamba. Rasul kata lagu mana? La tuta'u hamilun hatta tada', jangan disetubuhi perempuan hak yang masih lagi mengandung, melainkan sehingga dia telah bersalin. Lepas tu wala ghairu dzati hamlin hatta tahid, dan jangan disetubuhi perempuan yang tidak mengandung sehingga dia datang haid. Okey, daripada hadis ni kata ulama, wajib apabila kita memiliki hamba, sebelum daripada guna dia, kita istibra' sekali haid. Sekali haid baru boleh. Okey, boleh faham? Jadi bermakna haid dia berkait dengan istibra', manakala nifas dia tidak berkait dengan istibra'. Sebab apabila beranak, jelas dah rahim dia kosong daripada kehamilan. Okey, itu di antara perkara yang membezakan di antara nifas dan haid. Ada gambaran berlaku pengguguran solat dalam sekurang-kurang tempoh haid. Tidak ada, manakala nifas tidak ada gambaran berlaku pengguguran solat dalam tempoh sekurang-kurang nifas. Okey, sekurang-kurang haid sehari semalam. Dalam sehari semalam ada kewajipan sembahyang. Jadi dalam sehari semalam kalau berlaku haid, maka ada pengguguran sembahyang di atas perempuan. Oleh kerana nifas sekurang-kurang nifas satu lahzah. Tak ada waktu sembahyang satu lahzah. 1 saat je waktu sembahyang ada. Ada tak waktu sembahyang 1 saat? Ada. Zuhur ke asar ke maghrib ke isyak? Ada? Tak ada.
Jadi sekurang-kurang nifas dia tidak mungkin berlakunya pengguguran sembahyang, tapi sekurang-kurang haid mungkin berlaku pengguguran sembahyang. Okey, itu perbezaan di antara haid dan nifas. Bab yang kelima, cara pengiraan darah yang keluar secara putus-putus. Okey, kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi untuk kita berhenti. Sebelum daripada kita berhenti, insya-Allah kita akan sambung balik daripada Zuhur. Kita nak jawab soalan dulu. Kalau ada lagi soalan boleh kita jawab secara ringkas-ringkas je. Allah, panjangnya soalan. Macam mana nak bezakan keputihan yang teruk dengan haid? Sebab dia tidak pandai lagi perbezaan di antara keputihan dengan haid, sebab banyak sangat warna dia. Okey. Apa makna keputihan? Okey, keputihan warna dia. Keputihan warna dia putih. Kalau warna kuning orang nak panggil keputihan, dia panggil kekuning-kuningan. Kita boleh faham? Sifat darah dia ada 5 warna, bukan sifat, warna darah ada 5. Yang pertamanya warna hitam. Okey, ni yang anda sebut ni mengikut turutan dia. Yang pertamanya warna hitam, yang keduanya warna merah, yang ketiganya warna perang. Perang ni kuning campur merah. Orang lelaki dia biasa tengok warna perang, tengok rambut orang puang jedar kan, warna merah kan, warna perang kan, mesti tengok tak? Kalau biasa tengok tak rambut orang puang yang jedar kan, nampak warna campur kuning dengan merah, mesti tengok kan? Kalau biasa tengok kena istighfar, sebab aurat haram. Astaghfirullahalazim. Baik. Biasa tengok kan rambut orang puang kan? Anak budak sengaja, anak tertengok dimaafkan. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, mu jangan menyusuli pandangan demi pandangan. Hak yang pertama, hak tu bagimu, tak ada dosa, tapi tidaklah bagimu hak yang kedua. Jadi antum ni mungkin menyusuli pandangan. Anak kali pertama sebab anda tengok. Baik, tertengok. Allah, astagfirullahalazim. Tengok pula kali kedua, hukum dia adalah haram. Okey. Orang yang pernah tengok kena istighfar. Okey, kenakan warna pegang kan? Okey, 3. Yang keempatnya warna kuning. Yang kelimanya warna keruh. Keruh ni adalah warna lebih pudar daripada kuning. Kita lepas daripada hujang, kita tengok air dia campur dengan seluk, itu dipanggil warna keruh. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil akdar. Ni susunan dia. Aswad, ahmar, ashqar, asfar, akdar. Ni susunan dia. Baik. Jadi warna kuning masih lagi dihukumkan warna haid. Dalilnya dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang mana para perempuan di zaman dulu dia bawa kapah hak dia cek dalam kemaluan dia, pergi jumpa dengan Aisyah. Apa kata Aisyah? La ta, yang mana dalam kapah tersebut masih lagi ada fihi sufrah, masih lagi ada warna kuning. Lalu tu kata Aisyah, la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda. Mu jangan gaduh. Malaikat apabila mu tengok kapur yang putih, kapah yang putih, kalau tak ada benda dah warna, barulah boleh mu sembahyang. Mu jangan gaduh. Okey, ambil daripada hadis ni kata ulama, selama mana masih lagi ada berbaki warna kuning ataupun warna keruh, maka dihukumkan sebagai tempoh haid. Kalau dalam tempoh dia lah. Kalau di luar tempoh dia tu masalah lain. Jadi soalannya, mana ketika orang puang saat ni dia kata tak dapat buat beza di antara kuning dengan putih. Sebenarnya hak yang penting adalah dia kena pergi belajar mengetahui warna dulu. Okey, boleh faham? Belajar mana warna kuning, mana warna putih. Okey, boleh faham Boleh faham kan? Dia sebab kita nak jawab warna lagi. Betul gitu tak? Jadi bermakna kita suruh dia pergi belajar lagu mana cara mengenali warna putih dan warna kuning. Cikgu, saya nak beza, saya tak pandai beza lagi di antara warna kuning dan warna putih. Situ je jawapan dia. Allahu a'lam. Soalan yang tak nombor kau datang awal kurang 15 hari malam tempoh suci tapi darah menepati ciri-ciri Okey.
Jadi dikata orang ni dok normal haid. Kalau datang awal kurang 15 hari 15 malam tempoh suci, tapi darah menepati ciri-ciri haid, maksudnya dia kata, contohlah dia keluar darah 7 hari, lepas tu berhenti 14 hari, mari pula. Okey, sebagai contoh. Tapi gitu semua-semua. Okey, sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah dia kira ikut adat dia. Hak yang 14 hari walaupun dah cukup sekurang-kurang suci dihukumkan suci, hak yang keluar darah dihukumkan haid, sebab mari gitu semua. Tapi pandangan ni bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad adalah sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Kalau keluar darah dah cukup 15 hari 15 malam, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, katakanlah dia keluar darah 10 hari, suci 14 hari, hari ke 10, 14, 24, hari ke 25 tu biak pula, maka hari ke 25 dihukumkan darah istihadah, hari ke 26 barulah haid baru. Okey, boleh faham? Haid baru, sebab cukup 15 hari 15 malam. Macam mana nak tahu bila darah keluar? Adakah dikirakan waktu kita tengok darah itu? Nak tahu mana? Kira kita tengok ke kira masa keluar? Dia kena kira masa keluar. Dah kita dah tahu masa keluar. Okey. Kadang-kadang kan nak tahu, bangun tidur, Allah ada darah dah. Bangun tidur ada darah dah. Dah masa mana keluar? Mungkin baru keluar, mungkin tadi. Kalau kita yakin keluar sebelum daripada ni, maka hukum dia sebelum daripada ni mula keluar. Kalau kita yakin baru keluar, maka hukum dia baru keluar. Tak yakin, ada kemungkinan baru keluar, ada kemungkinan sebelum daripada dia keluar, kita baru tengok Allah ada darah. Baru keluar ke tadi dah keluar? Yakin tadi dah keluar, hukum dia tadi. Yakin baru keluar, hukum dia baru keluar. Dah kalau ada kemungkinan baru keluar, ada kemungkinan tadi keluar, kena pakai kaedah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru, kita kena takdirkan masa yang dekat. Maksudnya kira baru keluar, masa tengok tu baru kira keluar. Okey, boleh faham? Jelas? Seterusnya kita jawab satu soalan lagi. Soalan yang lain kita jawab lepas daripada ni, insya-Allah. Kita lepas Zuhur ni banyak lagi masa. Haid wajib dikira dalam bulan Islam saja ke? Saya datang haid 15 8 25 8 benda 15 8 hingga 25 8, okey 10 hari. Seterusnya saya datang haid pada 11 hari bulan 9 hingga 24 9. Jadi waktu suci di antara kedua tempoh nak mula kira bila? Dia datang haid 15 bulan 8 hingga 25 bulan 8. 15 hari bulan 8 hingga 25 hari bulan 8 tu datang haid. Lepas tu bulan 9 11 hari bulan 9. Jadi bermakna 25, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29. Bulan ni 30 ke? Bulan 8 boleh 30? 31 kan? 31 Ogos kan? 31. Lepas tu sebelah. Jadi bermakna suci dia adalah 17 hari. Rasanya tak payah lah. Saya datang haid 15 hari bulan 8 hingga 25 bulan 8. Lepas tu seterusnya saya datang haid 11 bulan 9 hingga 24 hari bulan 9. Hak masalah ni tak susah dah. Tak perlu kira bulan Islam ke bulan dia, tak kira dah ni. Faham? Dia hak yang kita kata kena kira bulan Islam ketika ada masalah lagi. Faham? Bulan ni tak kira lah. Tak perlu kira dah. Kadang-kadang orang tu bulan Muharram tu keluar darah, bulan Safar dah keluar darah, bulan Rabi' awal keluar darah, dah bulan Safar nak kira warna. Dah nak kira warna tak ada darah. Okey, boleh faham? Boleh faham ke tak? Ya, ketika kita kata kira bulan Islam pun sama sekali ketika ada masalah. Dia kalau normal tak ada masalah, nak kira bulan dia pun. Yang penting sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Tapi dalam masalah dia ni memang suci dia 15 8 hingga 25 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, capur sebelah. Jadi berapa? 6 capur sebelah 17. Okey, tak ada masalah. Okey. Kita berhenti situ dulu, insya-Allah kita akan sambung balik lepas daripada Zuhur. Kita lepas Zuhur pukul berapa kita start? Pukul berapa lepas Zuhur? Pukul 2.30. Jadi kita lihat petanda bagi kepada pengurusi majlis dulu lah. Benda hak yang jadual, hak yang perlu, hak yang nak khabar. Allah Subhanahu wa taala ala wa alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Okey, kamu mula. Jadi alhamdulillah selesai